Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wal naf'u wal intifa' wal ifadatu wal istifadah wal hathu 'ala at-tamassuk بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم. Ya Allah, fakihkanlah kami dalam agama, ajarkanlah kami, berikanlah pengetahuan kepada kami akan ilmu takwil, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tuan Haji Mazlan selaku pengurusi majlis. Seterusnya yang dihormati pengurusi surau Iman, seterusnya ahli jawatan kuasa, para imam, para bilal, para syiah, seterusnya para asatizah yang berada di hadapan saya, profesor-profesor, tuan guru, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak yang bermain di luar sana. Tak apalah tuan-tuan, bermain di dalam surau pun masih lagi dalam kawasan surau, insya-Allah dapat pahala yang datang surau. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki dan peluang untuk kita sama-sama berkumpul pada malam ini, setelah mana kita melaksanakan ibadah yang dituntut, iaitu melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan sementara kita menunggu waktu-waktu tiba masuknya waktu fardu isya, kita mengisi pula rohani kita dengan sedikit perkongsian melalui medium tazkirah. Dan seperti mana yang dimaklumkan oleh pengurusi sebentar tadi, pengurusi majlis tadi, saya ini menggantikan dia, tuan-tuan. Dan dapat pun petang tadi, saya pun tak prepare apa-apa lagi pun, kelang kabut semua. Memandangkan tadi pun di masjid tak ada program sama dengan SRT. Lepas lepas pukul 6.30 aku balik. 6.30 balik, capai buku yang ada lah, kemudian untuk kita pengisian pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan, nama pun tazkirah, dia berbentuk peringatan. Ada maksud dia tazkirah ni peringatan, ada maksud lain dia adalah motivasi. Tapi saya suka gabungkan dua-dua maksud dia. Yang pertama dia peringatan, dalam masa sama dia memberi motivasi. Macam mana peranan dia, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala sekalian? Tazkirah ini apabila setiap kali maghrib, tuan-tuan, setiap kali maghrib tu, subuh tu dan sebagainya, para asatizah berada di depan menyampaikan ilmu, menyampaikan input-input. Maka kita bukan terima saja, tuan-tuan, tapi sebenarnya kita kena terima dan kita kena merefleks diri. Maksudnya apa? Merefleks diri maksudnya tanya pada diri kita. Contoh, tazkirah subuh. Contoh tazkirah subuh tadi cerita berkaitan dengan dua perkataan
Yang mana berat di bibir, yang mana ringan di bibir tapi berat di timbangan. Apa perkataan tersebut? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Oh, macam tu ganjaran dia. Balik rumah, tanya refleksi diri kita, tuan-tuan, aku ni amalkan ke tidak? Sedangkan hadis tu betul, kan? Dua kalimah ini yang biasa dengar je dekat mulut, tapi itulah yang kita tak buat. Itu nama dia refleksi diri. Sebab itulah tujuan tazkirah ini, dia mesti kena ada refleksi diri. Bukannya sebagai input saja. Yang ada input, dia ada refleks, dan kita bagi output. Output ni kita zahirkan dalam perbuatan kita. Contoh apa yang kita baca, kita zahirkan benda tu ataupun kita sebarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan daripada situ Allah berkati ilmu yang kita dapat. Begitulah juga pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita mengisi masa depan ini untuk kita mendengar sedikit tazkirah. Meskipun tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan ini mungkin tuan-tuan dah tahu dah, tapi itu adalah sebagai medium untuk kita bermuhasabah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil buku yang sama juga saya bawa. Saya ada kuliah bulanan di Masjid Nur Yakin, satu kitab yang mana kitab ini, buku ini dia bertajuk 40 hadis amalan dengan pahala berganda. Benda-benda yang disebut di dalam buku ini semua adalah perkara-perkara yang ringan, yang biasa kita buat. Dalam masa 24 jam paling-paling adalah terpaut, ada 40 hadis itu adalah hampir separuh daripada hadis tersebut kita amalkan sebenarnya. Tapi sebabkan saya bawa buku ini supaya kita tahu benda ni, amalan ni ada kebaikan dia. Apa dalil dia? Itulah kita kena tahu dalil dia. Kita sebagai seorang Muslim dan seorang mukmin, dalam setiap ibadah yang kita laksanakan, kita mesti kena ada dalil, mesti kena ada penguat dia. Kalau kita tak tahu, kita ikut-ikut saja, itulah dikenali sebagai taklid buta, tuan-tuan. Taklid buta. Dia ikut, dia taklid tu maksudnya ikut dia. Tok imam baca kunut, kita pun ikut dia kunut. Kan? Sekarang ni kita masuk isu semasa sikit, tuan-tuan. Sekarang ni isu berkaitan dengan akidah banyak berlaku dekat negara kita ni lah. Fahaman-fahaman yang bertentangan dengan syariah. Mahupun dalam ahli sunnah wal jamaah pun banyak dah perkara-perkara yang dibidas. Kan? Ada yang bergaduh dan sebagainya. Tapi sebabkan Tok Guru aku kata, kita ikutlah ahli sunnah. Kita ikut je, tapi kita tak tahu dan kita tak cuba untuk mendalami. Sedangkan kita sepatutnya perlu mendalami. Jangan pula berlaku, tuan-tuan, ada satu peristiwa, kita semua sembang, ada orang sembang, saya kata, Ustaz, betul ke Asy'ari ni salah? Ustaz, betul ke Asy'ari ni salah? Bukankah kita berpegang pada Asy'ariyah? Saya pun jawab soalan dia. Sekejap dia kata Asy'ari, sekejap dia kata Asy'ariyah. Sebenarnya kita mana satu dia, tuan? Asy'ariyah ke Asy'ari? Asy'ari itu sebab dia hot, dia naik sebab isu yang baru ni. Kan? Itu pemimpin, pemimpin puak tersebutlah, pemimpin golongan tersebut. Tapi Asy'ariyah ini adalah ulama fahaman ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah yang kita pegang ada dua, kan? Daripada Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Asy'ariyah dengan Asy'ari berbeza. Jangan samakan, tuan-tuan. Dia kata Asy'ari itulah Asy'ariyah. Salah. Asy'ariyah itu adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Baru betul. Tapi yang dia salah faham, dia sebut Asy'ari habislah. Habis. So itu bab akidah. Begitu juga dengan ilmu fiqh pun kita kena tahu dasar dia, kena tahu apa panduan dia, apa pegangan dia dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, antara satu hadis perkongsian yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, mudah-mudahan dengan hadis ini kita dapat melaksanakan ataupun mengamalkan serta memperbaiki amalan yang kita dah laksanakan, iaitu kelebihan membaca Al-Quran. Tajuknya adalah berkaitan dengan fadilah membaca satu huruf dalam Al-Quran.
Hadis dia an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif harfun walakin alifun maaf la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Maksudnya apa tuan-tuan? Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia mendapat satu pahala kebaikan, sedangkan setiap satu pahala kebaikan itu digandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas tuan-tuan dalam hadis ini peringatan kepada kita bahawa fadilat, kelebihan untuk kita membaca Al-Quran, dia sebagai penarik minat kita sebenarnya tuan-tuan. Hadis ni dia sebagai penarik minat kita. Dan kadang-kadang kita pahala ni susah sangat kita nak nampak, tapi kita main kira-kira sikit lah tuan-tuan. Malam ni kalau kita tukarkan pahala tersebut kepada duit, kepada duit tu ambilah sikit kan. Contoh, kalau saya sebutlah, kalau sebut macam ni, siapa yang boleh jawab soalan saya kan? Contoh soalan ni mudah je, lepas A, B, apa huruf selepas A? Kemudian tak ada orang nak angkat tangan. Tapi bila saya sebut saya akan bagi RM10, mesti ada yang angkat tangan. Betul? Anggap apa dia macam tu lah tuan-tuan. Lepas sebut satu huruf je dapat RM10. Okey, sebutkan 2 huruf selepas A. Waduh, laju sikit angkat tangan. Sebab 2 huruf, kalau 2 huruf RM20. Betul? Itu dah separuh sikit, lambat sikit lah juga kan. 3 huruf selepas A, ada laju sikit. Ada peningkatan. Dan lain kali 100 betul 20 huruf selepas A, angkat tangan. Laju angkat tangan. Sebab apa? Sebab dapat 20 kali 1 huruf dia sebut RM10, RM200 lah. Betul? Dapat dah. Kita belanja dalam seminggu ataupun 2 minggu. Maka itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau duit ni kita nak sangat, tapi kadang-kadang kita terlupa dengan pahala itu lebih banyak dan lebih bernilai daripada duit itu sebenarnya kan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, daripada hadis tersebut dapat membuktikan bahawa setiap huruf yang kita baca itu, dia bukanlah dikira satu perkataan itu dikira sebagai 10 kali ganda, tidak. Tetapi setiap perkataan tersebut kita kena kira berapa huruf dia. Contohlah alif lam mim tadi. Alif lam mim satu perkataan, itu perkataan. Tapi kalau huruf dia adalah alif lam mim, ada 3, maka kiraannya 3 kali 10, maka dapatlah 30 pahala. Mudah matematik itu macam tu. So sikit tuan-tuan, satu renungan. Sebagian ulama mengatakan surah Al-Fatihah mengandungi 139 huruf. Surah Al-Fatihah tu Bismillahirrahmanirrahim Waladdallin. Itu semua ada 139 huruf. Sebagian yang lain pula mengatakan 142 huruf. Ada pula yang mengatakan bahawa ada 142 huruf. Dia berbeza sebab apa? Sebab ada syaddah yang dikira sebagai, ada syaddah, ada riwayat yang kira syaddah tu kira 1. Tapi syaddah ni di bahasa ni, kalau belajar tajwid tuan-tuan, syaddah ni adalah berhimpun 2 huruf, yang mana huruf pertama mati dan huruf kedua berbaris. Contoh nun, ladunna, asalnya adalah dan, nun tu mati, nun pertama mati, nun kedua adalah hidup. Sebab itulah kadang-kadang ada riwayat yang mana dia mengira itu adalah 1 huruf, dan ada riwayat mengira itu adalah 2 huruf. Kemudian
Bayangkan jika satu huruf mendapat 10 pahala. Bagaimana dengan 139 atau 142 huruf tersebut? Ini baru pahala jika membaca surah Al-Fatihah dengan lengkap. Bagaimana pula jika mengkhatamkan sejuzuk atau beberapa helai muka surat Al-Quran sehari? Sungguh Allah Maha Pemurah dan Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Kita duduk tuan-tuan, ya tak ya juga. Cuba bayangkan tuan-tuan, dalam sehari kita solat 5 waktu. Betul? Solat 5 waktu. Solat subuh 2 rakaat, solat zuhur 5 rakaat ke 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Berapakah total semuanya dalam sehari? 4, 8, 12, 15, 17 rakaat. Betul? 17 rakaat. Di setiap rakaat tu tuan-tuan baca tak surah Al-Fatihah? Baca surah Al-Fatihah. Kan? Berapa banyaklah pahala tuan-tuan dapat sehari. Itu baru baca dalam ketika mana solat. Lepas solat pula, alangkah indahnya, alangkah kayanya, alangkah kaya rayanya dan alangkah jutawannya tuan-tuan selepas solat fardu, tuan-tuan ambil Al-Quran, bacalah satu muka surat. Confirm tuan-tuan, jutawan pahala. Bukan jutawan duit, jutawan pahala. So rebutlah tuan-tuan dengan ganjaran yang diberikan. Dan ada beberapa kisah, kalau nak cerita berkaitan dengan kesungguhan kita membaca Al-Quran ini, dia ada beberapa kisah. Antaranya saya nak ceritakan, dalam buku ini dia cerita berkaitan dengan Sayyidina Uthman membaca seluruh Al-Quran dalam satu rakaat. Ni nak tengok ni zaman sahabat ni, para sahabat Nabi SAW, bagaimana dia punya jid, kesungguhan mereka dalam membaca Al-Quran. Sayyidina Uthman bin Affan, bayangkan tuan-tuan, membaca seluruh Al-Quran 30 juzuk dalam satu rakaat. Kita tuan-tuan, imam baca separuh muka surat pun dah gegar dah. Gegar dah lutut kita kan, tuan-tuan. Itu biasa, saya pun sama juga tuan-tuan. Kenangan saya, kalau biasa tuan-tuan pernah dengar ada seorang Syekh Jibril daripada Mesir. Ustaz Birul tahu dah kan. Syekh Jibril ni tuan-tuan, orang paling suka nak solat belakang dia ketika mana solat tarawih. Walaupun, tapi hakikatnya tuan-tuan memanglah suka. Macam saya nak cakap suka juga, tapi dia tak suka dia kunut tu banyak sangat. Pak kunut tu tuan-tuan, kunut dia hampir setengah jam. Tapi pengalaman saya sekali ya, solat belakang dia kan. Ketika mana saya di Mesir tu, saya solat belakang dia. Dia baca doa kunut tu setengah jam. Tapi orang Arab, kita menangis, orang Arab pun menangis. Tapi biasanya menangis kita dengan menangis orang Arab ni, menangis orang Arab dia faham. Kita menangis sebab apa kan? Sakit kaki. Bila nak habis ni, bila nak habis ni. Nangis juga kan? Nangis juga. Tapi nak cakapnya, orang memang, kalau kita dapat memahami Al-Quran sebenarnya, intipati dia punya kipon adalah kita perlu memahami. Kalau kita memahami Al-Quran tu, imam bacalah satu muka surat ke, 2 muka surat ke, 1 juzuk ke dan sebagainya, insya-Allah kita akan menjiwai dah benda tu kan. Bukannya kita sebab sakit dan sebagainya lah kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang masyhur, meriwayatkan daripada isteri Sayyidina Uthman bin Affan yang memberitahu bahawa Sayyidina Uthman pernah menghidupkan keseluruhan malam, antaranya dengan membaca seluruh Al-Quran hanya dalam satu rakaat solat sahaja. Ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Sirin lah, seorang tabi'in. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat balik, amalan kita membaca Al-Quran ni sebenarnya waktu bila je tuan-tuan? Rasanya waktu bila je yang meriah lah baca Al-Quran. Tuan-tuan pun maklum dah, bulan puasa je kan. Bulan puasa je kita meriah Sedangkan baca Al-Quran ni bukannya waktu bulan puasa je tuan-tuan. Ini peringatan kepada diri saya jugalah, sama-sama kita berumah sabar.
Sedangkan membaca Al-Quran itu bukanlah ditetapkan pada waktu bulan puasa saja, tapi ada kita melaksanakan, kita amalkan baca Al-Quran pada bulan puasa ini sebab ganjarannya dilipat kali gandakan, kan? Tapi bukanlah bermaksud pada bulan-bulan yang lain kita meninggalkan membaca Al-Quran, kan? Kadang-kadang kita duduk, kita terfikir, aku ni bulan puasa je aku belum sampaikan sebulan boleh habis 2 kali juzuk, 2 kali juzuk, 2 kali khatam 30 juzuk. Tapi kita bulan biasa tak mampu pula, kan? Kita rasa malas dan sebagainya. Sebab apa kita laksanakan? Sebab kita lipat gandakan pahala pada bulan puasa. Tapi tuan-tuan, bukan bulan puasa pun dilipat gandakan. Ini dalilnya, yang mana Allah sebut, yang mana Nabi ingatkan kepada kita, satu huruf tu 10 kali ganda, kan? So kalau tuan-tuan habiskan dalam Al-Quran, dah berkali-kali ganda dah tuan-tuan dapat pahala. Itu antara kisah yang pertama, iaitu berkaitan dengan kesungguhan Sayyidina Osman. Yang kedua, kisah juga berkaitan dengan Sayyidina Tamim Ad-Dari, juga menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Pun sama juga, Imam Muhammad bin Sirin juga mengatakan bahawa Sayyidina Tamim Ad-Dari adalah seorang yang dapat menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat solat. Dalam kitab-kitab lain diriwayatkan bahawa dia menghatamkan Al-Quran sekali dalam setiap 7 hari, iaitu seminggu sekali khatam. Nanti orang lain dia kata Tamim Ad-Dari dia menghabiskan khatam 30 juzuk dalam masa seminggu, dalam seminggu. Dan ada juga Sayyidina Ibnu Mas'ud juga menghatamkan Al-Quran. Diriwayatkan daripada Imam Al-Baihaqi bahawa Sayyidina Ibnu Mas'ud menghatamkan Al-Quran sekali setiap 3 hari dalam bulan Ramadan, dan sekali dalam satu Jumaat ke Jumaat yang akan datang, iaitu sekali khatam dalam setiap 7 hari. Pun sama, ada yang katakan bahawa 3 kali khatam dalam bulan Ramadan, dan dalam masa seminggu dia menghatamkan sekali. Dan ada juga Ubay bin Ka'ab juga menghatamkan Al-Quran sekali dalam 8 hari. 8 hari dia mendapat Sayyidina Umar bahawa Sayyidina Ubay pernah menghatamkan Al-Quran sekali dalam setiap 8 hari. Maksudnya kalau kita lihat dari sini kesungguhan para sahabat dan para tabi'in dalam membaca Al-Quran. Ini soalnya membaca je tuan, dia bukan menghafaz, membaca sahaja. Ada yang menghabiskan khatam dalam masa 7 hari, ada yang menghatamkan dalam masa 8 hari, ada yang menghatamkan bacaan Al-Quran ketika mana satu rakaat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dan begitu juga adalah salah satu imam yang kita ikut dalam bidang fiqh, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pun ada juga diriwayatkan bahawa Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran sekali sehari. Lagi dahsyat tuan-tuan, sehari 24 jam. Maka Imam Asy-Syafi'i menghabiskan sehari tersebut dengan menghabiskan 30 juzuk. Kalau kita buat kiraan tuan-tuan, 24 jam bahagi dengan 30 juzuk, berapa masa yang diperlukan untuk menghabiskan satu juzuk tu? Berapa tuan-tuan? Kita main kira sekejap 24 bagi dengan 30, umpama dengan berapa? 0.8 jam. 0.8 jam separuh lagi lah, kira macam 30 minit, 40 minit lah. Dalam masa 40 minit dia menghatamkan Al-Quran. Itu memang dah next level lah. Kita pun, hatta saya sendiri pun, kita belum mampu lah untuk kita menghabiskan dalam masa 40 minit. Tapi insyaAllah kita cuba sehabis yang baik. Dalam masa 40 minit tu berapa yang kita dapat? Paling-paling 40 minit ni dapatlah dalam satu juzuk atau 2 juzuk. Itu kalau dalam bacaan yang tartil lah, bacaan tartil, bukan bacaan yang laju. Kalau baca laju tu mungkin dapat 2 juzuk dan sebagainya. Tapi kalau anda katalah ada yang di antara kita yang masih lagi belum mampu untuk membaca Al-Quran dengan bacaan tartil ataupun bacaan dengan secepat
yang boleh, maka tak apa, cuba je. Yang penting ada usaha untuk kita membaca Al-Quran. Kita jangan jadikan kita lemah dalam membaca Al-Quran, kita tidak mengetahui tajwid, kita tak faham macam mana kita nak sebut dan sebagainya. Janganlah disebabkan itu kita rasa tak naklah baca Al-Quran, rasa malulah dengan kawan-kawan dan sebagainya. Jangan rasa macam itu tuan-tuan, kerana tuan-tuan yang mana tidak mampu baca Al-Quran dengan baik, tuan-tuan lagi banyak pahala yang tuan-tuan dapat. Bukti dia apa tuan-tuan? Janganlah tuan-tuan baca alif tu 10 kali ganda, lam tu 10 kali ganda, mim tu pun 10 kali ganda, tambah lagi satu pahala. Apa itu pahala dia tuan-tuan? Pahala kesungguhan tuan-tuan dalam berusaha untuk membaca Al-Quran. Bukan saya sebut, dalam satu riwayat hadis yang lain mengatakan bahawa sesiapa yang bertatih ataupun sesiapa yang tersekat-sekat dalam membaca Al-Quran, mereka akan dapat pahala berusaha untuk membaca Al-Quran. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita sesekali meninggalkan perkara yang mudah ini, iaitu untuk membaca Al-Quran sehari. Kita peruntukkanlah dalam sehari tuan-tuan, sehari ada 24 jam. Ketika mana kita selepas solat fardu itu, kita luangkan masa 5 ke 10 minit pun tak ada masalah. Sama ada tuan-tuan nak baca sendiri, puan-puan nak baca sendiri, silakan. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan menghidupkan surah Nurul Iman ni, hidupkan lepas lepas zuhur, alhamdulillah, teruskan. Lepas zuhur buat halaqah, lepas maghrib buat halaqah. Ataupun kalau tak nak buat halaqah, ambillah Al-Quran masing-masing duduk tepi, baca sikit. Kita menghidupkan ataupun mendengarkan diri kita dengan Al-Quran. Dari itu tuan-tuan dan puan-puan, apa kita sedari sebenarnya Al-Quran ini dia adalah kita punya panduan kita. Kalau setiap kali khatam itu tuan-tuan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ni ada pernah banyak kali dah khatam, banyak kali dah khatam. Kalau ada doa tu kat belakang tu, ada doa yang mana Allahumma zayyinna bi zinatil Quran, Allahumma zayyinna bi zinatil Quran wa akrimna ya Allah bi karamatil Quran. Maksudnya apa? Ya Allah, hiasilah diri aku ini dengan keindahan Al-Quran, dengan kecantikan Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, baca Al-Quran ini bukan baca saja. Baca ini kita mengharapkan kita dapat amalkan apa semua dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini semua ada sebut macam mana kita nak jadi baik, macam mana kita nak jadi pemurah, macam mana kita nak jadi orang yang beriman, macam mana kita nak khusyuk dalam solat pun sebut dalam Al-Quran. Macam mana nak jadi orang berjaya dan sebagainya, semua ada dalam Al-Quran. Sebab itu biasa kita bila kata khatam, kita akan baca doa tu, Allahumma zayyinna bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran, dan muliakanlah kami dengan kemuliaannya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, peganglah kata-kata saya hari ini. Apabila kita sentiasa membaca Al-Quran, maka dua perkara ini yang kita akan dapat, iaitu yang pertama, kecantikan yang ada yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan ni apa yang disebut dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran ni sebut betapa mulianya kita. Buktinya apa tuan-tuan? Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dia tidak diturunkan kepada Nabi-Nabi terdahulu, khas untuk Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Baru-baru ini kita sambut Maulidul Rasul. Mungkin ada ceramah-ceramah yang tuan-tuan dah dengar kan, berbagai-bagai bukti yang mengatakan bahawa antara Nabi-Nabi yang telah diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala, beruntungnya kita diutuskan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Antara kelebihannya adalah diturunkan kita satu kitab
yang mana kitab ini penuh dengan pelbagai permasalahan yang boleh diselesaikan dengan merujuk kepadanya. Iaitu itu adalah dikenali sebagai Al-Quran. Dan kalau kita pegang betul-betul Al-Quran ini, kita tidak akan sesat. Seperti mana yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah. Telah aku tinggalkan kepada kamu, jika kamu berpegang kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitu yang pertama Al-Quranul Karim dan Sunnah. Iaitu Sunnah lah, hadis. Hadis banyak kan, Al-Bukhari, hadis Muslim dan sebagainya. Maka umum dikata hadis, kan? Hadis kat situ. So tuan-tuan dan puan-puan, kita pegang dua perkara ini dan kita tidak akan sesat selama-lamanya. Hatta apa-apa permasalahan yang berlaku. Contoh macam sekarang ini banyak bergaduh kan, isu-isu berkaitan dengan akidah. Tak kisahlah akidah ke, berkaitan dengan tanah ke, berkaitan dengan peraturan ke, berkaitan dengan semualah tuan-tuan, kan? Semualah dan sebagainya. Kita kadang-kadang kita terfikir buat apa kita bergaduh, tuan-tuan. Mungkin sebab kadang-kadang kita ingat satu ketetapan yang dibuat, mestilah dia ada sebab, kan? Dia mesti ada sebab. Banyaklah perkara-perkara dia yang ketetapan yang dibuat itu, dia mesti bersebab. Dia bukannya semata-mata kata ini tak boleh, ini tak boleh dan sebagainya, itu tak boleh. Bukan sebab macam tu dia, sebab dia ada sebab-sebab tertentu lah, kan? So kita tak boleh pertikaikan. So maka tuan-tuan jangan bergaduh lah. Pesanan saya, tuan-tuan, jangan bergaduh. Apa-apa permasalahan yang berlaku dekat surau ke, dekat masjid ke dan sebagainya, kita rujuk balik dalam Al-Quran. Kita rujuk dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kalau kita tak jumpa pun sebenarnya ada je. Tapi saya nak kata dengan orang, saya biasa saya bagi kuliah kan, jangan kita bergaduh. Apa-apa permasalahan, rujuk dalam Al-Quran. Dan sekali kalau tak jumpa pun cari innamal mu'minuna ikhwah, dah settle. Saya gaduh. Kita berpendapat berbeza, orang tu berpendapat berbeza. Kita pun berbala-bala, akhirnya tak dapat apa-apa. Sedangkan penyelesaiannya rujuk dalam Al-Quran. Ada wajadilhum billati hiya ahsan, maka berundinglah dia dengan cara yang baik. Kalau tak jumpa juga, tak jumpa jalan, pegang ayat ni, innamal mu'minuna ikhwah. Selesai, tuan. Maksudnya apa? Sesungguhnya setiap orang mukmin itu adalah saudara. Kita berpendapat, dia berpendapat, maka kita jangan bergaduh dengan pendapat yang berbeza dengan kita. Kadang-kadang kita cakap dengan diri kita, saya sendiri juga lah, tuan-tuan, yang mana kita pun kadang-kadang kita tak boleh terima dengan cadangan orang lain. Betul? Kita tak terima cadangan orang lain. Tapi apa salahnya kita dengar je cadangan dia, tuan-tuan. Walaupun kita tak terima, kita dengar saja. Tapi kita jangan meletakkan permusuhan. Kan contohlah pengurusi kata, hari ini kita kita buat ni lah, kita buat gotong royong. Contoh, kita buat gotong royong surau. Memandangkan gotong royong tu pula Khamis malam Jumaat. Sudah. Biasa kami malam Jumaat makan baca Yasin, tapi pengurusi ajak pula gotong royong. Kan? Berbeza dah pada ini contoh lah, tuan-tuan. Tak tahulah kena ke tak kena, tapi saya nak bagi satu contoh itu. Maksudnya kita janganlah kita letakkan apalah pengurusi ni, kan Khamis malam Jumaat kita baca Yasin dan sebagainya. Sabar, tuan-tuan dan puan-puan, bincang dengan pengurusi. Mungkin pengurusi ada sebab dia, mungkin sebab nanti pengurus nak datang suruh kita tonggang langgar, boleh jadi juga macam tu. Habis dia report nanti kan, ini surau tak jaga kebersihan dan sebagainya. Dia ada sebab dia, tuan-tuan. Maka jangan kita meletakkan andaian terlebih dahulu. Kita tanya dulu pendapat, dan kita jangan meletakkan permusuhan. Kita perbaiki lah, tuan-tuan. Peganglah ayat ni, innamal mu'minuna ikhwah. Ayat ni bukan saya buat, tapi ada dalam Al-Quran. Itulah juga yang kita
uraikan pada malam ini, fadilat membaca Al-Quran, dan kita dapatkan intipati daripada membaca Al-Quran itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, rasakan 2 minit lagi kita nak masuk azan Isyak. Maka akhirnya kesimpulannya tuan-tuan, dengan sedikit perkongsian berkaitan dengan fadilat membaca satu huruf dalam Al-Quran ini, ia dapat memberi kesedaran kepada kita, dapat memberi peringatan kepada kita untuk kita menambah baik dalam amalan ibadah kita, khususnya dalam membaca Al-Quran. Dan peganglah Al-Quran ini dulu. Jika kita mampu untuk mendalami akan maksud-maksudnya, cubalah tuan-tuan. Mudah-mudahan ia dapat menyinari, menjadi zinah kecantikan dan menjadi karamah, kemuliaan kepada diri kita, dan seterusnya menjadikan kita sebagai seorang hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian itu saja sedikit perkongsian daripada saya pada malam ini. Mohon maaf jika ada terlanjur kata, terhiris bicara, tersilap bicara, terguris hati dengan kata-kata. Dan mudah-mudahan apa yang saya nak sampaikan pada malam ini adalah sebagai peringatan kepada kita semua, lebih-lebih lagi yang bercakap di hadapan ini. InsyaAllah, mudah-mudahan jika ada rezeki lagi kita akan berjumpa pada masa akan datang. Tuan-tuan, ada rezeki jemputlah ke Masjid Nurul Yakin untuk kita memeriahkan dan mengimarahkan masjid kita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.